KPM. Tarik nafas guna hidung. Hembus guna mulut. Satu lagi. Tarik nafas guna hidung. Hembus guna mulut. Ya, itu dia. Kita sedang lakukan sedikit senaman pernafasan. Kenapa nak lakukan begitu? Kerana nanti supaya badan kita lebih tenang ketika ingin menjawab soalan. Betul tak? Ketika ingin ulang kaji. Lebih tenang dan juga akan meningkatkan pengoksigenan dalam peredaran darah kita. Ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita dalam segmen Sains Sukan SPM segmen Sukses SPM 2021 Pecutan. Saya dah tersasul-sasul Sains Sukan ni sebab kita akan lakukan sama-sama dan ulang kaji mata pelajaran Sains Sukan. Tadi saya sudah bagi tips-tips sedikit untuk menenangkan diri dan selepas ini kita ada cikgu yang akan pula bagi tips-tips untuk menjawab kertas mata pelajaran Sains Sukan. Kalau nak tahu siapakah guru tersebut, sama-sama kita saksikan profil beliau. Kita sudah saksikan profil guru tersebut iaitu Cikgu Jumain bin Taipei dari SMK Muhibah Sandakan Sabah. Cikgu, selamat datang Cikgu. Ya, Cikgu, saya rasa Cikgu dah bersedia betul? Wah, ready dah. Sangat bersedia Cikgu. Baiklah, sama-sama Cikgu kongsikan tips-tips dan juga teknik-teknik menjawab soalan untuk mata pelajaran Sains Sukan. Cikgu, silakan. Okey, terima kasih. Baiklah murid-murid yang ada di rumah, ya. Ini adalah perincian kertas peperiksaan Sains Sukan SPM, ya. Tetapi fokus kita hari ini adalah di bahagian yang kertas 2, ya. So kalau murid-murid tengok sini, bahagian A ada 10 soalan, 40 markah, paling banyak tau, ya. Dalam sini paling banyak markah. Kemudian bahagian B ada 3 soalan, ada 20 markah. Walau macam mana pun, murid-murid kena pandailah agihkan masa, ya, sebab masa ada 2 jam setengah, ada 2 jam setengah di sini. So mungkin di sini peruntukan dia dalam 30 minit ke 40 minit untuk satu soalan dan bakinya tu fokus kepada bahagian A, 10 soalan, ya, 40 markah, wajib jawab semua. Kalau boleh jangan tinggalkan tempat yang kosong, cuba juga jawab, ya. Dan yang ini kita dah buat, murid-murid dah buat dah, ya, tingkatan 5, amali 1 dan amali 2. Dan yang kertas 1 ni pun hari yang sama juga pada 15 hari bulan Mac nanti. Kemudian diikuti dengan kertas yang kedua. Jadi kalau nak skor A, dua-dua ni kena buat sebaik yang mungkin. Tapi kena fokus inilah sebab wajaran dia banyak, ya. Wajaran dia ada 60. Yang ini 40, ini 30. Tapi bila kita total up nanti, dia wajaran dia jadi 100% nanti. Ya. Betul Cikgu. Berapakah masa yang diberikan Cikgu untuk menjawab soalan kertas ini? Untuk kertas 2 dia 2 jam 30 minit. Ya, 2 jam 30 minit. Kalau diikutkan dia masa tu panjang tau. Sangat panjang masa tu. Jadi murid-murid ada banyak masa untuk berfikir macam mana nak menjawab soalan-soalan yang ada di kertas 2 ini. Baik Cikgu, saya pasti murid-murid di rumah haruslah mengulang kaji dan ada segala kata-kata kunci saya pasti Cikgu, ya, untuk menjawab soalan-soalan ini. Dan kita akan berehat sebentar. Kejap lagi Cikgu kita akan berkongsi lagi teknik-teknik menjawab kertas untuk mata pelajaran Sains Sukan. Teruskan tarik nafas dan kita berehat sebentar. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, saya sedang melakukan regangan statik sebentar. Ini juga boleh melancarkan peredaran darah kita, boleh juga meregangkan otot-otot kita. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM. Kenapa saya lakukan regangan tadi? Kerana mata pelajaran yang sama-sama kita bincangkan hari ini ialah Sains Sukan Kertas 2. Dan bersama saya ada seorang guru yang begitu berpengalaman lebih daripada 30 tahun ya, iaitu Cikgu Jumain bin Taipei yang sekarang yang akan berkongsi dengan kita untuk menjawab kertas 2 bahagian A. Ya, Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, sekiranya soalan kertas 2 dia dalam bentuk ada gambar rajah macam ni. Kemudian contoh soalan, apakah kitaran Y? Murid-murid jangan panik pula ya. So bila nampak soalan yang macam ini, sebab dia hanya memerlukan satu jawapan. So bila memerlukan satu jawapan, bila murid-murid bagi dua jawapan, pasti tidak akan dapat markah. Sebab dia hanya ada satu jawapan. Jadi bila dapat soalan macam ni, apa yang perlu murid-murid buat? Dia tanya kitaran Y. So kitaran Y itu dekat sini. Okey. So bagi dua macam ni. Kan? Yang ini pun dah bagi dah. Okey. So kitaran X. Kitaran X ada dekat atas. Kenal pasti dulu, yang ini ialah pulmonary. Ya. Ada paru-paru dekat sini. Yang ini adalah sistem tubuh. So bila dah tentukan yang ini, tentukan yang paru-paru dengan sistem tubuh, dan kitaran dalam sistem peredaran darah tu dia hanya ada dua je, iaitu kitaran sistemik dan juga kitaran pulmonary. Okey. So kitaran Y adalah kitaran sistemik. Okey. So begitulah yang sepatutnya murid-murid buat dulu. Nampak gambar raja, bagikan dulu. Bagian atas yang melibatkan paru-paru itu adalah kitaran pulmonary, bagian bawah adalah kitaran Y. Hanif, sebenarnya apa yang selalu murid-murid lakukan ialah dia tak tahu yang mana satu, antara kitaran sistemik ataupun kitaran pulmonary. So akhirnya dia akan jawab di sini juga sistem pulmonary dekat sini. So bila dia jawab sistem pulmonary dekat sini, so yang ini pun dia tak betul lah. Dia tak boleh jawab dua di sini sebab soal jawapan hanya ada satu saja. Satu saja yang tepat. Satu saja. Ya. So dia perlu pilih jawapan yang paling tepat. Tak payah nak tulis sampai dua jawapan dekat sini. Sebab itu seperti yang saya katakan tadi itu, kenal pasti dulu mana satu kitaran pulmonary, mana satu kitaran sistemik. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, terangkan satu perbezaan antara kitaran X dan kitaran Y. Okey. Okey, bila soalan macam ni keluar, murid-murid kena tengok kata tugas dulu. Kata tugas terangkan, kemudian markah yang diberi. Oleh kerana dia minta satu perbezaan, kena bagi satu perbezaan sajalah. Okey? Dan bila kata tugas terangkan ini, fakta tu mesti ada. Mesti ada fakta. Murid-murid kena bagi fakta. Walaupun dia tanya kitaran X, yang ini kitaran Y, oleh kerana dia terangkan, kena bagi juga fakta ni. Ini pun kena bagi fakta. Sebab cara pemberian markahnya adalah dia secara berpasangan. Maknanya kalau yang ini betul, yang ini pun mesti betul, barulah dapat satu markah. Okey, kalau penerangannya betul dan yang ini penerangannya betul pun baru dapat satu markah. Tetapi kalau salah satu penerangan itu salah, kemudian yang satu lagi betul, saya rasa memang tak akan dapat markah lah sebab pairing dia tu sudah salah. Okey. Kemudian kita tengok satu lagi, masih lagi kata tugas terangkan. Kenapa saya bagi kata tugas terangkan? Ada beberapa kata tugas terangkan di sini. Ini sebab yang paling teknikal sebenarnya dalam kita menjawab kertas peperiksaan ini adalah yang kata tugas terangkan, kata tugas huraikan. Ya, di samping ada beberapa kata tugas yang lain. Sama juga kena tengok juga pemberian markah. So kalau di sini kalau kita tengok dua markah di sini, maknanya kalau terangkan satu markah untuk fakta, dan satu lagi markah untuk penerangan. Okey. So tadi kan kita sudah pecahkan yang ini tadi ni antara kitaran sistemik dengan kitaran pulmonary. Sekarang ni kita tengok murid-murid kena bagikan lagi dia separuh di sebelah kiri dan separuh di sebelah kanan. So yang ini ialah darah banyak oksigen. Yang ini yang kurang
kurang oksigen. So dari sini kalau murid-murid sudah tahu bagikan mana yang ada darah beroksigen, mana yang tidak, yang kunyah oksigen, murid-murid sudah tentu dapat dapat menyatakan oksigen yang diikat dengan molekul hemoglobin dalam darah membentuk oksi hemoglobin dan diangkut ke sel-sel tubuh yang memerlukan. Hanya perlukan poin oksigen dengan molekul hemoglobin. Dia diikat sebab oksigen akan diangkut ke sistem tubuh tu melalui molekul hemoglobin, dan kalau dia diikat, dia akan membentuk oksi hemoglobin untuk dihantar ke sistem tubuh. Ya, okey. Saya rasa ini tidaklah begitu teknikal sangat ya. Soalan yang ini agak mudah sedikit, tetapi murid-murid kena tengoklah, yang penting kena bahagikan dululah rajah itu. Ya, itu salah satu cara. Okey. Okey, kemudian kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Nyatakan jenis penguncupan otot bicep dalam aksi latihan bicep curl. So, kalau murid-murid tengok soalan ini, dia ada posisi mula dan ada posisi akhir. Mungkin katalah soalan keluar macam ni, dia tidak bagi anak panah. Sebab anak panah inilah yang menunjukkan bagaimana kita hendak jawab penguncupan otot bicep ini. Tengok anak panah dulu. Ya, kalau gambar rajah dia bagi macam begini ni, tak perlulah kita nak tengok dia punya anak panah sebab ini adalah posisi mula dan yang ini adalah posisi akhir. Dan sudah tentu jawapannya adalah penguncupan konsentrik. Sebab pelakuan bicep curl tu posisi mula dan posisi akhir. Kemudian pergi kepada posisi mula, kemudian pergi kepada posisi akhir. Dan soalan ini dia spesifik merujuk kepada otot bicep sahaja. Jadi murid-murid tidak perlulah untuk memikirkan otot tricep ataupun otot-otot brachioradialis, tak perlu fikir yang itu. Dia hanya perlu fikirkan otot bicep. Sebab soalan dia boleh berubah jawapan ini. Jawapan ini boleh berubah. Dia boleh jadi penguncupan isentrik. Misalkan kalau ada anak panah, dia merujuk ke bawah. Ya, saya harap soalan ini dapat jenis soalan ini dapat memberikan gambaran kepada murid-murid bagaimana cara untuk menjawab soalan ini ya. Okey. Kemudian terangkan tindakan otot yang berlaku ketika aksi latihan bicep curl. Tindakan otot ya ketika aksi latihan bicep curl. So, apa yang perlu murid-murid perhatikan di sini ialah murid-murid tahu tindakan otot itu ada 3 ya. Satu agonis, antagonis dan juga sinergis ya. Tetapi dia merujuk kepada ketika aksi latihan bicep curl. Sepatutnya jawapan tu dia bukan murid-murid tak perlu bagi 3 jawapan macam ni. Tak perlu bagi 3. Ya, sebab dia hanya aksi latihan bicep curl saja, dan murid-murid seperti yang saya bagi tahu tadi, posisi mula dan posisi akhir. Jadi dia hanya merujuk kepada otot agonis, ya. Otot bicep ataupun biceps brachii menjadi otot penggerak utama. Dia punya prime mover semasa dumbbell diangkat. So yang ini tak perlulah diterangkan lagi. Tak perlu diterangkan yang 2 di bawah ni sebab dia hanya aksi latihan dan hanya ada dua markah. Kecuali kalau dia buka soalan ini kepada soalan yang umum. Ya, soalan yang umum barulah, dan yang ini ada 6 markah, barulah kita letak semua di sini ini tindakan otot antagonis dan juga sinergis. Tapi kalau dia merujuk kepada 2 markah dan aksi latihan bicep curl, bolehlah jawab agonis ya, otot agonis sebab merujuk kepada bicep curl sahaja. Okey, kita tengok pula soalan yang seterusnya. Cadangkan latihan meningkatkan daya tahan otot atlet ini berdasarkan pemboleh ubah. Kalau dalam soalan struktur biasanya dah disediakan kotak-kotak macam ini. Dan apa yang murid-murid kena perhatikan di sini ya.
murid-murid kena perhatikan pemboleh ubah latihan. Pemboleh ubah latihan dia merujuk kepada intensiti dan juga isi padu. Ya. Jadi kalau sekiranya dia tak sediakan kotak macam ini, tapi dalam soalan struktur, murid-murid bolehlah letak dia dalam kotak macam ni, ya, intensity 1 RM dan isi padu ulangan setiap set. So, satu lagi poin yang murid-murid kena tengok di sini ialah daya tahan otot. Biasanya daya tahan otot intensity adalah 75% dan juga ulangannya itu banyak, ya. Ulangannya itu banyak, tapi kadang-kadang murid kita tu dia keliru. Dia nak tulis yang mana satu. Jadi maksudnya jawapan di situ ialah antara 10 hingga 25. Misalkan murid-murid jawab sini 75%, and then di sini murid-murid jawab 11 ulangan pun boleh juga. Maknanya ada dia punya range di situ antara 10 hingga 25, ya. Dan kalau kita tengok kata tugas ini, cadangkan tak perlulah buat macam ayat. Contohnya intensity kita buat dia dalam ayat. Intensity latihan 75%, terus buat macam begini lagi lebih mudah. Maksudnya murid-murid itu dia akan lebih fokus lagi untuk menjawab, ya. Okey. Soalan yang seterusnya, aksi atlet sukan menembak dan juga sukan terjun. Okey, untuk yang ini nyatakan kriteria kemahiran motor berdasarkan ketepatan lakuan atlet Y di atas. Dia nak atlet Y. Okey. So kalau berdasarkan ketepatan lakuan, jawapan dia ialah kemahiran motor kasar. Dia ada dua kan? Satu kemahiran motor kasar dan satu lagi kemahiran motor halus. Tetapi keseluruhan aksi ini adalah memerlukan kemahiran motor kasar. Okey. Untuk tips, ya, murid-murid kena jawab istilah ni lengkap. Tak bolehlah nak jawab macam jawapan setakat motor kasar, dia buang dia kemahiran, sebab ini adalah istilah. So istilah, bila jawapan tu memerlukan istilah yang tepat, kena tulis semua, ya. Kemahiran motor kasar, tak boleh juga jawab motor kasar ataupun tak boleh jawab kasar saja. Walaupun di sini dia kata kenyatakan kriteria kemahiran motor. Maknanya kita ambil kemahiran motor ni dan letak kasar saja, tak boleh. Kena tulis semula kemahiran motor kasar. Kalau tak, yang satu markah ni dah tentu hilang. Ya, jadi kalau saya berpesan kepada murid-murid yang ada di rumah, pastikan semua istilah ditulis dengan tepat. Okey, kemudian soalan yang seterusnya, terangkan jenis praktis yang sesuai untuk mengukuhkan kemahiran atlet X. Okey. Untuk yang ini, jenis praktis ni murid-murid, sebagaimana yang murid-murid tahu, dia ada dua. Ya, ada dua. Praktis spesifik dan juga praktis variasi. Okey. Sebelum jawab praktis spesifik ni, murid-murid kena tengok dulu ni. Kena tengok yang ini. Kena tengok gambar ni dulu. Sasaran tetap. Kemudian atlet ini tempat berdiri pun, tempat dia melakukan aksi itu pun adalah tetap. So mana-mana gambar yang menunjukkan aksi dari dirian dari posisi mula yang tetap, dia tak bergerak ke kiri ataupun ke kanan ataupun dia tambah jarak, okey, dan juga sasaran tu adalah tetap. Contohnya macam menembak misalkan 10 meter air pistol ni, okey, sasaran tetap, berdiri pun tetap. So yang ini yang paling sesuai sekali adalah praktis spesifik, ya. So murid-murid kena tengok dulu gambar. Kecuali kalau dia bagi gambar contoh macam bola sepak tendang penalti. Bola sepak tendang penalti, tempat dia tendang tu tetap. Tetapi dia boleh skor di sini, di sini, di sini dan di sini. So salah satu komponen dia itu berubah. So, bila salah satu komponen berubah, maknanya murid-murid boleh jawab dia jadi praktis variasi.
Maknanya dia boleh praktis tendang dekat sini, sini, sudut sebelah kanan ataupun sebelah bawah, even di tendangan di tengah yang kebanyakan kalau kita tengok pemain-pemain profesional ambil tendangan penalti. Dan sekali lagi kata tugas terangkan, fakta mesti ada dan juga penerangan itu mestilah tepat. Kalau sekiranya murid-murid jawab ini praktis variasi, sedangkan gambar tu dengan komponen yang saya bagi tahu tadi, sasaran tetap dan juga tempat perlakuan itu tetap tidak berubah. Kalau murid-murid jawab praktis variasi, maknanya murid-murid tidak akan dapat 2 markah. Kalau sekiranya murid-murid jawab yang ini betul, tetapi penerangan ini salah, tak apa, masih boleh dapat lagi 1 markah. Ya, saya rasa ini yang patut murid-murid beri penekanannya. Tengok gambar dulu, jangan panik. Tengok gambar, analisis gambar dulu. Okey, kemudian satu lagi. Terangkan sistem biologi utama yang mengawal posture atlet pada aksi Y. Ya. Sistem somatosensori. Bagi fakta dulu. Ya. Murid-murid kena bagi fakta dulu. Sistem somatosensori, iaitu rangsangan kinestetik membekalkan butir-butir tentang posisi. Maknanya sistem somatosensori ini dia membekalkan segala maklumat yang membolehkan atlet itu sedar sama ada kepalanya masa dia buat aksi terjun ini, kepala berada di bawah ataupun kepala berada di atas, ya. Sebab dalam sistem biologi ini dia ada banyak, dia ada sistem visual, dia ada sistem vokal, sistem visual ambient, kemudian dia ada sistem vestibular. Murid-murid jangan jawab semua pula. Semua bila murid-murid tak tahu, murid-murid jawab semua di sini sebab dia hanya ada satu jawapan. Bila dia hanya ada satu jawapan, jangan jawab lebih daripada satu. Ya, Hanif ada apa-apa? Dan saya rasa ini sangat menarik, cikgu, kerana ada seperti praktis spesifik, ada juga yang seperti kita lakukan ujian menembak, cikgu, di situ. Ya. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga ada pelbagai lagi pertanyaan di kepala kita kan, apa lagi yang guru kita akan kongsikan. Kalau bersenam pun kena dah ada masa yang rehat yang cukup, betul tak? Maka kita di sini bersiaran juga akan berehat sebentar, ya. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sekali lagi saya sedang menarik nafas yang dalam, ya. Kenapa? Kerana tarikan nafas, pertukaran gas respiratory, semuanya tentu ada kesinambungan dengan mata pelajaran yang kita sedang belajar hari ini, iaitu mengenai sains sukan, yang kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan. Dan hari ini kita ada Cikgu Jumain yang sedang berkongsi dengan kita tips-tips dan teknik untuk menjawab soalan SPM untuk sains sukan, ya. Maka silakan, Cikgu. Okay, kita ada untuk kertas 2 bahagian B sekarang. Ya. Baik. Okey, baiklah murid-murid, sekarang kita fokus kepada kertas 2 bahagian B, ya. Okey. Contoh kertas 2 esei. Ya, dia nampak macam esei, maksudnya markah dia lebih sikit, banyak sikit, dan bolehlah jawab pun mesti kena panjang sedikitlah berbanding tadi yang kertas bahagian A tadi. Ya? Okey. So, terangkan proses pertukaran gas semasa respirasi X dan respirasi Y. Okey. Yang ini kadang-kadang murid-murid dia tak tahu yang mana satu dia hendak tulis di sini. Sama ada respirasi luaran ataupun respirasi dalaman. So, untuk tentukan yang itu, pastikan murid-murid tengok raja tu. Analisis raja, tengok kalau dia melibatkan alveolus, itu ialah respirasi luaran. Tetapi kalau dia melibatkan sel-sel tisu, itu adalah respirasi dalaman. So, soalan tanya respirasi X dan respirasi Y. Sekali lagi, kena ada fakta dan kena ada penerangan. Okey? Okey. Soalan ini, jawapan ini dia package, ya, murid-murid, ya. Dia package. Sebab bila dia sebut pasal respirasi X dan respirasi Y ini,
Apa yang saya katakan, apa yang saya maksudkan dia package tu, murid-murid kena explain ataupun murid kena terangkan tekanan separa oksigen dengan tekanan separa karbon dioksida. Saya bimbang nanti bila murid-murid hanya terangkan tekanan separa oksigen, dia tak boleh bagi 4 markah ataupun 2 markah. Sebab dia yang ini 2 markah, respirasi X 2 markah dan yang ini 2 markah. Jadi perlu terangkan dia secara package, ya. Maknanya sebab kalau respirasi X ni takkanlah pula yang berlaku tu hanyalah tekanan separa oksigen, sedangkan dalam masa yang sama bila berlaku tekanan separa oksigen, ya, tekanan separa karbon dioksida juga berlaku. Jadi soalan-soalan ini dia selain daripada kata tugas terangkan sendiri itu adalah kata tugas yang teknikal. So jawapan itu pun sedikit teknikal di sini, ya, sama macam yang agonis, antagonis dengan sinergis tadi itu. Dia kalau soalan dia umum, dia boleh jadi satu package kena sebut tiga-tiga tu. Tapi kalau dia spesifik kepada otot, kena pilih mana-mana satu tadi itu, ya. Dan yang ini pun sama juga, bila kena jawab tekanan separa oksigen tinggi di paru-paru, oleh itu meresap ke dalam kapilari darah. So simple, ya. Satu, tekanan O2 di sini adalah tinggi. Tekanan O2 di sini adalah rendah. Sama juga dengan yang di sini. O2 di sini tinggi, O2 di sini rendah. Sebab molekul-molekul yang hendak bergerak tu dia kena bergerak dari kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah. Sama dengan CO2. CO2 dia tinggi dekat sini, kemudian yang di sini dia jadi rendah. Kemudian dia tinggi di sini, dan tekanan di alveolus dia tekanannya rendah. Maknanya murid-murid hanya perlu tambah beberapa ayat. Contohnya tekanan separa oksigen tinggi di paru-paru, oleh itu oksigen meresap ke dalam kapilari darah. Okey, ini kapilari pulmonari. Tekanan separa karbon dioksida di kapilari darah menyebabkan CO2 meresap ke dalam. Tekanan separa CO2 tinggi di kapilari darah menyebabkan dia membolehkan karbon dioksida meresap masuk ke dalam alveolus supaya boleh dibebaskan. Ya, kalau kita tengok di sini ni tekanan di atmosfera masa oksigen tidak masuk tu, tekanan di atmosfera tu adalah tekanan oksigen di atmosfera adalah lebih tinggi, ya. So murid-murid boleh conteng-conteng dulu di kertas soalan tu. Untuk tandakan ini, mungkin boleh tanda ini 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4. Maknanya 1 tinggi, 2 rendah, 3 tinggi, 4 rendah. Itu tandakan dulu supaya murid-murid senang untuk menjawab soalan ini, ya. Okey. Itu respirasi X. Respirasi Y pun sama juga, ya. Kena terangkan dia secara package. Tekanan separa oksigen di respirasi dalaman di sini dan tekanan separa karbon dioksida di di sel tisu, ya. Sebab karbon dioksida ni tempat akhirnya ialah di sini sebelum dia dihembuskan keluar. Oksigen tempat akhirnya adalah di sel tisu yang hendak digunakan yang ini, ya. Okey, jadi sekali lagi saya kena tekankan di sini, bila soalan macam ni keluar, dia soalan package. Kecuali dia minta hanya untuk tekanan separa oksigen ataupun tekanan separa karbon dioksida. Okey, maknanya yang tadi itu respirasi X 2 markah, yang respirasi Y ini pun dapatlah 2 markah, sebab yang ini penerangan ini 1 markah, yang ini adalah 1 markah, ya. Okey. Kita beralih ke soalan yang berikutnya. Raja menunjukkan satu aksi lakuan kemahiran dalam sukan bola keranjang. Terangkan bagaimana atlet tersebut dapat memanipulasikan prinsip stability bagi menghasilkan pergerakan yang sempurna. Okey, murid-murid tengok sini, ya, prinsip stability. Okey, kadang-kadang bila murid-murid jawab, murid-murid hanya letak di sini prinsip. Contohlah macam prinsip 1. Kemudian murid-murid terangkan, tapi prinsip 1 ni apa? Jadi maksudnya, bila murid-murid jawab, jangan jawab guna prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3. Kecuali ada penerangan berkaitan dengan prinsip 1 di tepi, and then buat penerangan lagi di bawah. Adalah lebih baik murid-murid jawab menggunakan faktor-faktor stability yang ini. Ya, gunakanlah faktor-faktor stability. Luas tapak sokongan, geseran, pusat graviti ataupun jisim.
yang berkaitan dengan apa ini, berkaitan dengan prinsip stability. Prinsip stability sesuai dengan gambar, ya. Kalau murid-murid tengok di sini, dia memerlukan jawapan yang dikaitkan dengan gambar. Misalnya meluaskan ataupun membesarkan tapak sokongan supaya lebih stabil mengawal bola ketika menggelecek. Mengawal bola maknanya murid-murid kena sebut ataupun tulis jawapan itu, kaitkan dia dengan gambar, ya. Sebab soalan ini memberi markanya, walaupun dia 2 markah, tetapi soalan kata terangkan bagaimana atlet tersebut dapat memanipulasikan. Maknanya secara tidak langsung soalan ini memerlukan murid-murid untuk mengaitkan jawapan itu dengan aksi yang terdapat di dalam gambar. Saya rasa itu cara yang lebih selamat. Kalaupun dia tukar yang ini jadi kata huraikan, murid-murid sudah selamat sebab murid-murid sudah jawab di sini. Ada tambahan di sini, mengawal bola ketika menggelecek. Kalau soalan itu bukan kata tugas terangkan, kata tugasnya adalah huraikan dan ambil ayat-ayat yang menunjukkan aksi dalam gambar raja itu, ya. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Raja menunjukkan fasa-fasa permulaan lari pecut 100 meter. Okey, jelaskan adaptasi sistem tubuh atlet di atas terhadap latihan anaerobik. Dia hanya minta, okey, kita tengok jawapan terus, ya. Jelaskan adaptasi sistem tubuh atlet di atas terhadap latihan anaerobik. Dia minta terhadap latihan anaerobik. Jadi ini adalah pilihan jawapan. Kalau dia bagi markah di sini, kemudian kata tugasnya jelaskan, maknanya kata tugas jelaskan dia tidak perlukan fakta, hanya penjelasan yang ringkas. Tapi penjelasan itu mestilah penjelasan yang boleh berdiri sendiri. Maksudnya ayat itu tidak tergantung dan tidak dapat menjelaskan adaptasi terhadap sistem adaptasi tubuh atlet terhadap latihan anaerobik. Jadi murid-murid boleh pilih sama ada jawab ini satu jawapan, ini satu markah, ini satu markah. Ya, boleh pilih mana-mana dua jawapan di sini. Ya, sekali lagi saya ingatkan, satu tidak perlu fakta. Kemudian yang kedua, kalau markah itu 2 markah di sini, murid-murid kena bagi 2 penjelasan. Walaupun di sini dia tidak kata jelaskan 2 adaptasi. Tetapi markah di sini 2, maknanya dia minta 2. Dia beza dengan terangkan. Kalau terangkan, dia tidak sebut 1 ataupun 2, tapi dia di 2 markah di sini, maknanya fakta 1, penerangan itu 1. Ya, saya harap murid-murid dapat faham, ya, berkaitan dengan kata tugas jelaskan ini, ya. Kemudian kita tengok soalan yang kedua. Terangkan satu hukum Newton yang diaplikasikan oleh atlet itu ketika fasa drive, ya, ketika fasa drive. Ini ialah fasa drive. First step keluar daripada blok permulaan. Itu kita panggil dia first step bila dia keluar dari starting block, okey. Dan yang baki yang ini adalah untuk pecutan. Kemudian dia ada lagi fasa-fasa yang lain, fasa deceleration, and then fasa dia tamatkan larian. Okey. So untuk yang fasa drive ni, hukum Newton apa yang terlibat di sini? Murid-murid kena fikirlah satu yang paling mudah sekali. Tiga hukum ada di situ. Tapi oleh kerana 2 markah, ini adalah pilihan jawapan, ya. Hanya ini adalah pilihan jawapan. Ini jawapan 1, ini jawapan yang kedua, ini jawapan yang ketiga. Maknanya murid-murid boleh pilih mana-mana satu jawapan di sini. Contohnya kalau mau menggunakan hukum inersia, atlet akan berada dalam keadaan pegun sehingga ada daya yang bertindak ke atasnya untuk memulakan larian. So ini adalah kalau ikut hukum Newton yang pertama, daya luaran yang bertindak ke atas objek. Jadi apa yang menyebabkan dia bergerak ke depan ialah bila atlet meletakkan kaki pada permulaan, pada blok permulaan, ya, dan di situ dia akan dapat tolak badannya itu ke hadapan. Dia hampir kepada hukum aksi reaksi. Tetapi yang dihukum Newton pertama ni, inersia terpaksa dia mengekalkan tubuh terpaksa mengekalkan inersianya sebelum bergerak ke hadapan. And then kemudian hukum pecutan,
hukum pecutan. Okey, untuk jawab hukum pecutan ini ya. Untuk jawab hukum pecutan ini, murid-murid kena tengok gambar ini dulu. Hukum Newton yang kedua. Sini murid-murid tak bolehlah nak jawab hukum Newton yang kedua sebab belum bergerak. So di sini hukum Newton yang kedua. Apa-apa objek yang bergerak boleh jawab menggunakan hukum Newton yang kedua. Sama kalau kita melontar bola, memukul bola, menendang bola, maknanya semakin banyak daya yang kita kenakan ke atas bola itu, semakin jauh bola itu akan bergerak. Begini sama juga dengan yang ini. Semakin banyak daya yang kita kenakan kepada blok permulaan, semakin tinggi daya yang dihasilkan ya, semakin tinggi pecutan yang akan dihasilkan. So hukum reaksi paling jelas lah ya, paling jelas di sini. Okey. Hukum reaksi dia paling jelas di sini. Hukum aksi reaksi. Ya, sangat jelas. Kalau kita tengok di situ berapa banyak daya yang dikenakan atlet ke atas blok permulaan ketika berlepas, daya yang sama dan bertentangan akan menolak atlet itu ke hadapan. Okey, untuk soalan yang ini ya. Untuk soalan yang ini murid-murid kena tengok setiap hukum itu. Okey. Kemudian kena tengok aksi itu juga ya. Aksi itu sama ada dia hukum Newton 1, hukum Newton kedua ataupun hukum Newton yang ketiga. Baiklah cikgu, saya pasti banyak lagi soalan-soalan dan teknik-teknik ya yang guru kita akan mengajar untuk menjawab bahagian B untuk kertas 2 sains sukan ini. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, pastikan anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami di Sukses SPM 2021. Saya sedang gerak-gerak jari ni nak menggalakkan peredaran darah lagi. Kak, rasa tak? Dah rasa dah oksigen di badan dengan lebih banyak. Boleh rasa darah ke minda kita supaya lebih berfikir dengan lebih bernas ya. Anda sebenarnya akan belajar sama-sama teknik menjawab soalan untuk sains sukan kertas 2 hari ini. Dan bersama saya ialah Cikgu Jumain yang akan teruskan kita punya bahagian B. Ya cikgu, ya. Silakan cikgu. Okey, murid-murid yang ada di rumah, kita tengok soalan kita yang terakhir di soalan esei ni. Kalau soalan macam ni, hitungkan bilangan by pertandingan di atas. Murid-murid hanya hitung ya, sebab jawapan 1 markah, kemudian jalan pengiraan ni 1 markah. Jadi jangan terus tulis jawapan. Kena tulis jalan pengiraan. Jadi murid-murid akan dapat di sini 1 markah, akan dapat di sini 1 markah. Saya rasa murid-murid sudah tahu kenapa jawapan ini 16 tolak 5. Sebab ini adalah bracket 16 dan ini adalah bracket 11 ya. Kalau murid-murid tengok ya, 2, 4, 8, 16, 32. So 11 tu letaknya di dalam bracket 16 ni. So just tolak dia, tolak 11. So jawapannya adalah 5 ya. Okey. So yang ini, bina ataupun sediakan jadual pertandingan dan masukkan perkara-perkara berikut dalam jadual tersebut. Jadual pertandingan. So ini adalah jadual pertandingan. So untuk mengelakkan murid-murid melakukan kesilapan, murid-murid saya secara peribadi mencadangkan murid-murid gunakan bracket yang tepat begini ya. Maksudnya kalau tadi 11 peserta, so gunakan bracket 16. Jadi dia masing-masing ada pasangan. 1 2 3 4 5 6 7 8. So kita gunakan bracket 16. Kemudian dia minta lagi peserta buy berdasarkan A. Tadi buy kita ada 5 buy kita. So selalunya kalau soalan dia keluar buy 4, no problem. Sebab kita sudah tahu 1 dekat atas, 1 dekat bawah, 1 di 3 ni, pilihan ketiga di 3, pilihan keempat tu di atas di 3 ni. Sebab ini kalau murid tengok, kita bahagikan dia tu separuh begini ya. Kalau dalam exam pun tidak dilukis ini pun okey. Cuma ini untuk menunjukkan yang nombor-nombor ini diletakkan secara symmetrical. 1 di atas, 1 di bawah, kemudian di tengah, 1 di bahagian tengah, bahagian atas 1. Tetapi kalau 4 okey. 1 buy, 2 buy, 3 buy, 4 buy okey. Bagaimana kalau soalan tu tadi dia minta 5 buy? Di mana kita nak letak? Sebab sesuatu sistem pertandingan tu dibuat adalah untuk menjalankan pertandinganku seadil yang boleh. Jadi nombor-nombor tu perlu murid-murid ingat. Kalau murid-murid tengok sini ya,
Ini pilihan yang ke-5, yang ke-8, yang ke-6 dan yang ke-7. Dan murid-murid sebenarnya murid-murid tidak perlu ingat semua nombor ini. Murid-murid tak perlu ingat semua nombor. Tadi 4 sudah dapat. Yang perlu murid-murid ingat ialah nombor 5, 6, 7 dan juga 8. 4 nombor ini saja. Dari 16 nombor ni, tolak yang 1, 2, 3, 4 yang murid-murid sudah tahu tadi itu, murid-murid hanya perlu ingat nombor 5, 6, 7, 8. Jadi apa soalan yang keluar pun murid-murid akan dapat jawab. Sebab kalau murid-murid perhatikan, ini bukan magic ya. Bukan magic. Tetapi kalau murid-murid tengok sini, 1 tambah 6 tu dia 17. Dekat bawah pun 15 tambah 2 pun dia 17. Semua dua nombor ni di setiap bracket ni kalau murid-murid campurkan, dia jadi 17. Jadi tadi saya kata hanya perlu ingat 4 nombor kan. So bila 1, 2, 3, 4 dah letak, kemudian 5, 6, 7, 8 dah letak, murid-murid hanya fill in the blank. Isi tempat kosong yang jumlahnya tu dia jadi 17. Jadi kalau dia punya by itu 6, senang-senang murid-murid untuk letakkan by itu di mana ya. So by 1, 2, by 3, kemudian yang ke-4. Ya, senang murid-murid letak 5. Sebab kadang-kadang bila murid-murid menjawab, dia hanya letak 3 di atas, tapi dia tidak letak yang by itu secara symmetrical. So itu yang menyebabkan tidak dapat markah. Walaupun di sini hanya ada 1 markah, maksudnya murid-murid kena letakkan by 1 hingga 5 tu di kedudukannya yang tepat. Sebab seperti yang saya katakan tadi, semua nombor-nombor ini diletakkan secara symmetrical. Jadi adil untuk semua yang bertanding. Kemudian peringkat pertandingan 4 markah. Suku pusingan 16, ya, suku akhir, separuh akhir. Kalau dia 5 markah dekat sini, bolehlah letak Johan dekat sini. Tetapi oleh kerana yang ini bilangannya sudah cukup 10 markah, okey. Jadi maknanya Johan itu tidak perlulah kita letak, hanya peringkat pertandingan ya, akhir, pusingan 16, suku akhir, separuh akhir. Ya, ada juga saya dapati murid saya lah yang tidak berapa mahir untuk letakkan ini. Jadi saya minta untuk letakkan peringkat peringkat yang akhir dulu, ya. Okey. Kemudian ini bila soalan esei macam ni dia gabung soalan nombor 11, 12, 13 dia gabung ya. Dia tidak semestinya hanya soalan-soalan berkaitan dengan sistem pertandingan. Dia boleh gabungkan dari mana-mana bidang. Kalau macam yang ini adalah bidang yang ke-6 ya, latihan kemahiran psikologi ataupun psychological skill training. So terangkan satu latihan yang boleh dilakukan oleh pemain sekiranya mengalami kebimbangan sebelum bertanding. Okey. Murid-murid ya, tengok sini sebelum bertanding. Sebelum bertanding ini dia umum. Sama ada sebelum bertanding beberapa minit sebelum bertanding, ataupun beberapa jam sebelum bertanding, ataupun esoknya dia nak bertanding. Jadi murid-murid boleh mana-mana jawapan yang murid boleh letakkan di sini. Tapi yang ini saya hanya bagi latihan pernafasan, sebab ini yang paling sekiranya murid-murid pilih sebelum bertanding tu, maksudnya beberapa minit sebelum dia bertanding, so dia boleh gunakan latihan pernafasan seperti yang Hanif lakukan tadi tu, latihan pernafasan. Atlet perlu menarik nafas melalui hidung perlahan-lahan dan hembus melalui mulut perlahan-lahan dan ulang beberapa kali sehingga merasa tenang. Sekali lagi fakta, dan yang ini ialah penerangan, ya. Okey. So part yang ini kita sudah selesaikan part yang ini. So sekarang kita tengok kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid ya. Okey, bila murid-murid tengok soalan di sini, ini untuk soalan esei, namakan otot yang bertindak sebagai agonis dan antagonis. Murid-murid jangan terus jawab otot bicep dengan otot bicep. Tetapi murid-murid kena tulis semula untuk penegasan. Tulis semula di kertas jawapan itu ya. Kertas jawapan. Tulis semula agonis dan juga antagonis, kemudian barulah murid-murid tulis jawapan di sini. Ya, maksudnya di sini murid-murid telah organisasikan jawapan murid-murid itu dengan sebaik mungkin supaya murid-murid lebih fokus apa sebenarnya yang murid-murid hendak jawab. Okey? So,
soalan yang sama juga, tetapi dia menggunakan Raja 12.1 dengan Raja 12.2. Sama juga. Kena tulis semula Raja 12.2, ya, tuas kelas ketiga dan juga tuas kelas kedua. Baru diikuti dengan jawapan. Baiklah, cikgu. Cikgu, sebenarnya kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan, cikgu, dan saya rasa itu sangat menarik, terutama sekali mengenai kesilapan-kesilapan yang kita ingin elakkan tentunya. Cikgu, ada pesanan terakhir untuk murid-murid kita di rumah, terutama sekali untuk calon-calon SPM 2021. Ya, untuk calon-calon SPM, cuba perhatikan tajuk-tajuk yang penting lah. Tengok balik, sains sukan ini sebenarnya dia melibatkan kita deal dengan performance athlete. Jadi kalau murid-murid tengok, bila murid-murid baca buku teks tu, cuba cari tajuk-tajuk yang berkaitan dengan human performance athlete. Misalkan adaptasi latihan tadi tu, kemudian yang pemboleh ubah latihan, kemudian pemakanan dari segi pemakanan sebelum, semasa, selepas. Kena tengok yang itu sebab semua yang dalam sains sukan tu adalah aplikasi sains dalam sukan. Jadi saya secara peribadi menyarankan murid-murid kena tengoklah tajuk-tajuk yang penting, yang seperti apa yang saya katakan tadi itulah. Betul, saya setuju, cikgu, dan seperti yang cikgu katakan juga, kita harus kita harus belajar mengikut yang secara holistik, cikgu, untuk topik-topik ini semua, ya. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Jumain bin Taipei dari SMK Muhibah Sandakan Sabah, ya. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Dan kepada calon-calon SPM untuk sains sukan, insya-Allah anda akan belajar dan ulang kaji bersungguh-sungguh dan akan berjaya dalam mata pelajaran ini, ya. Kami dari Sukses SPM 2021 Pecutan ada lagi tahun nanti. Jangan ke mana-mana, nanti banyak lagi yang kita akan kongsikan. Nama saya Hanif Sean dan nanti kita akan jumpa lebih lagi. Terima kasih semua. Bye.